إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini Allah Taala panjangkan umur kita sedikit lagi untuk kita sambung pengajian kitab Zadul Ma'ad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan, zahir dan batinnya, kata-katanya dan perbuatannya. Dan inilah bekal kita dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bekal yang sedikit yang kita ada. Amal adalah sedikit. Jadi sedikit tu, semoga yang sikit tu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kalau tak silap saya, kita sambung ke surat 10. Nombor 3. Oh, itu kuliah lain tu. Masya-Allah. Kuliah lain, masya-Allah. Astagfirullahalazim. Ya. Oh, ada bintang kat situ. Perenggan yang kedua tu kan. Oh, ini bab tidak ada solat sunat sebelum khutbah. Ya, sebelum zaman Nabi SAW, azan tu hanyalah sekali. Lepas azan, Nabi SAW terus berkhutbah. Jadi tidak ada solat sunat qabliyah Jumaat. Tidak ada solat sunat qabliyah Jumaat. Namun solat sunat sebelum azan Jumaat itu digalakkan. Mendirikan solat sunat dipanggil solat sunat secara umum, solat sunat mutlak, disunnahkan sebelum azan Jumaat. Dan dikecualikan untuk muslimin, maka tidak ada kemakruhan kepada mereka untuk dirikan salat walaupun pada waktu dah hampir-hampir nak azan. Kan kita bincang sebelum Nabi SAW melarang kita daripada kita salat pada 3 waktu, iaitu selepas salat subuh, selepas salat asar dan sebelum matahari tergelincir dengan beberapa minit. Jadi antara waktu yang dimakruhkan ataupun diharamkan kita bersolat adalah sebelum solat zuhur sekitar 15 ke 20 minit macam tu, ketika matahari sedang tegak. Namun larangan tersebut dikecualikan pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat boleh solat selagi mana tidak diazankan. Selepas subuh. Sebelum tak ada pengecualian. Matahari tegak. Matahari tegak, bukan matahari terbit, matahari tegak. Sebelum tergelincir, itu sebelum zuhur. Itu pun dilarang untuk solat. Kecuali solat zawatus sabab, kecuali solat bersebab. Zawatus sabab contohnya solat tahiyatul masjid, seperti solat sunat wudu, seperti solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf, walaupun kita tawaf lepas asar sekalipun, lepas tawaf kita solat sunat, tak ada larangan kat situ. Tahiyatul masjid okey Ustaz. Tahiyatul masjid alal qawli rajih, atau pendapat yang lebih kuat adalah boleh walaupun pada waktu tengah hari, matahari tengah tegak, dan juga selepas salat asar. Okey. Jadi dalam bab yang kita sedang baca ni, Al-Syekh Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala sedang menguatkan hujahnya, mengatakan bahawa tidak ada salat sunat sebelum khutbah. Dan kita dah sampai pada perenggan yang ketiga, muka surat 53 tu. Sebahagian mereka berhujah, bagi hujah orang yang kata ada salat sunat lah, dengan riwayat Ibnu Majah dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Jabir Sulaik Al-Ghatafani datang sementara Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Beliau SAW bertanya padanya, apakah engkau telah salat 2 rakaat sebelum engkau datang? Dia menjawab, belum. Maka Nabi SAW bersabda, salatlah 2 rakaat dan ringkaslah mengerjakan keduanya. Masa Nabi tengah khutbah, Nabi cakap, kau dah salat sunat ke belum? Dia datang masjid. Datang masjid lewat lah ni. Datang masjid ketika imam dah naik berkhutbah. Dah salat ke belum?
sebelum kau datang. Sebelum engkau datang. Jadi hadis ni bukanlah cerita pasal tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid dah sampai kat situ baru tanya kenapa kau tak solat. Macam hadis satu lagi kan, yang ketika dia duduk, dah solat ke belum? Belum. Dia terbangun dan solat 2 rakaat. Tapi ni sebelum kau datang, hadis Ibn Majah ni. Jadi Abul Barakat Ibn Taymiyah berkata, Abul Barakat Ibn Taymiyah ni atuk kepada Ibn Taymiyah. Abul Barakat Ibn Taymiyah ni atuk kepada Ibn Taymiyah, ulama' juga. Lafaz sebelum engkau datang menunjukkan 2 rakaat yang dimaksud adalah solat sunat Jumaat dan bukan tahiyatul masjid. Nampak? Pernyataan ini dikomentari guru kami, cucu daripada Abul Barakat. Nampak? Iaitu Abul Abbas, cucu dia. Dia pun Ibn Taymiyah, cucu dia pun, atuk dia pun dipanggil Ibn Taymiyah juga ya. Jadi yakni Abul Abbas. Abul Abbas ni Ibn Taymiyah yang famous tu. Adapun atuknya Abul Barakat Ibn Taymiyah yang famous juga, tapi tak se-famous cucu dia. Syekhul Islam yang cucu. Dia kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, itu yang cucu tu. Ini atuk pun hebat, anak pun hebat, cucu pun hebat. Yang ni Abul Abbas. Tapi zaman sekarang ada orang ke sana ke sini, dia buat seminar mengatakan Ibn Taymiyah ni sesat. Dia katalah Ibn Taymiyah ni teroris. Dia kata orang teroris banyak ambil pendapat Ibn Taymiyah. Termasuk yang ambil pendapat ni ialah orang yang berada dalam kerajaan. Tak maaf sebut, dalam Kementerian Pertahanan Dalam Negeri dia sebut, dia bentangkan di mana-mana. Dia kata Ibn Taymiyah ni punca orang jadi teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau macam tu, kalau orang Islam, Al-Quran lah punca orang jadi teroris. Kalau kamu kata sebab baca buku Ibn Taymiyah jadi teroris, kita sebab baca Quran lah orang jadi teroris. Kita ambil simple macam tu, cara berhujah simple. Sebab orang tu suka baca teroris, suka baca Ibn Taymiyah, lepas tu jadi teroris. Haula wala quwwata illa billah. Ibn Taymiyah dalam kitab dia Al-Aqidah Al-Wasithiyah jelas mengatakan bahawa haram menumpahkan darah umat Islam tanpa sebab. Berjihad mesti dengan pemimpin barruhum wa fajiruhum, yang baik di kalangan mereka ataupun jahat di kalangan mereka, pemimpin tu. Jihad tak boleh sendiri-sendiri, jihad mesti dengan pemimpin. Bukankah kalau kita baca surah Al-Baqarah kan, berkenaan dengan orang Yahudi bila dia nak pergi perang, ij'al lana malikan nuqatil fi sabilillah. Dan tawaqala lahum, dan dia kata kepada Nabi mereka, ij'al lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi kalau kami ni ada satu raja yang kami boleh berperang fi sabilillah. Maksudnya fi sabilillah, jihad mesti ada pimpin, mesti ada kepimpinan yang disahkan, yang memang betul. Bukan macam tiba-tiba kita lantik seorang tu pergi jihad, bukan. Tapi kesian Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni memang dia mati pun dalam penjara. Dia difitnah. Dia difitnah membenci Nabi SAW, sedangkan dia buat kitab paling banyak memuji Nabi SAW. Akhirnya dia mati dalam penjara. Kerana dia menegakkan akidah tu salaf, akidah salafus salih. Tuan boleh baca lah sini kisah dia, memang amat menyedihkan kisah dia. Walaupun Alhamdulillah kitab dia lah sampai sekarang dibaca oleh ulama-ulama satu dunia, dibaca satu dunia sampai sekarang. Sampai sekarang masih lagi. Yang tak suka dia pun bila cerita pasal Syiah ambil buku dia, Minhajus Sunnah. Orang yang benci dia juga bila bercerita tentang masalah talak 3, dia Ibn Taymiyah antara yang mengeluarkan pendapat bahawa kalau ucapkan talak 3, aku ceraikan kau talak 3, jatuh talak 1. Dia tak jatuh talak 3. Kau cakap sekali serentak. Dari itu yang isu tu orang fitnah ni. Masalah fiqah pun orang fitnah macam sama sekarang lah. Bila orang kata gerakkan jari terus jadi sesat terus. Rahimahkumullah, ini benda ni kita kena ngaji betul, supaya kita tidak ditipu oleh orang ramai. Kata Abul Abbas Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, pernyataan ini keliru dan hadis ma'ruf terkenal dalam As-Sahihain dari Jabir bahawa seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumaat
Sementara Rasulullah SAW berkhutbah, beliau bertanya, apakah engkau telah salat? Dia menjawab, belum. Beliau SAW bersabda, salatlah 2 rakaat. Maka beliau SAW bersabda pula, apabila salah seorang idza dakhala ahadukum al-jum'ah wal imam yakhutub fala yajlis hatta yusalli rak'atain fala yarka' rak'atain. Bila salah seorang kamu datang Jumaat dan imam sedang berkhutbah, hendaklah dia salat 2 rakaat. 2 rakaat ni apa dia? Tahiyatul masjid. Atau saya inilah ya, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Jadi kalau kita datang lambat, orang lelaki masuk masjid, kemudian imam sedang khutbah, tak salat tahiyatul masjid lagi, salat tahiyatul masjid dahulu. Sebab tu status apakah hukum salat tahiyatul masjid, kat sinilah kita kata ada qaulain, ada 2 pendapat. Satu dia kata sunat yang digalakkan, itu mazhab Syafi'i dan lain-lain. Dan juga ada mengatakan bahawa dia hukumnya wajib. Sebab dengan khutbah hukumnya apa? Dengan khutbah sunat. Khutbah raya sunat. Khutbah raya sunat. Khutbah Jumaat wajib dengan khutbah. Jadi kalau takkanlah bila wajib bertembung dengan sunat, sunat diutamakan dulu. Jadi dalil bahawa solat tahiyatul masjid itu juga adalah wajib. Inilah pendapat yang lebih sahih, wallahu taala a'lam bis-shawab. Dan Nabi kata ringkaskanlah pelaksanaan keduanya. Jangan baca Al-Baqarah pula rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua. Bila dengar khutbah, bila dengar nanti khutbah, ringkaskan. Dia adalah lafaz yang accurate, yang sabit dari hadis tersebut. Adapun versi yang dinukil secara tersendiri oleh Ibnu Majah umumnya tidak sahih. Demikianlah makna perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Sementara guru kami Abu Al-Hajjaj Al-Hafiz Al-Mizzi, Masya Allah, Al-Qayyim, juga anak murid pada Al-Hafiz Al-Mizzi, dia berkata ini adalah tashif. Tashif ni maksudnya apa? Kita berubah perkataan. Berubahnya bila kita nukil kan, satu kadang-kadang tertukar perkataan. Tashif yang dilakukan para perawi. Adapun seharusnya adalah apakah engkau telah salat sebelum duduk, bukan sebelum datang. Tapi penyalin naskah keliru penulis dengan menulis perkataan tajlis duduk dengan menjadi taji datang, tajlis duduk. Yang tersilap. Kadang-kadang macam kita salin buku nota, buku nota perempuan bukan betul sangat pun. Cuba cek balik. Bukan betul sangat. Sebab itulah ulama dahulu dia buat buku nota, dia suruh guru dia cek buku nota dia. Tapi saya tak larat lah 50 orang nak cek kan. Dia nak cek hadis kan. Dia cek hadis bukan apa, dia bacakan balik hadis tu depan guru dia. Itu guru kata betul. Okay? Beliau berkata pula kitab Ibnu Majah banyak dipindah tangankan oleh para syekh tanpa seleksi yang ketat. Berbeza dengan 2 kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Memang makruflah Bukhari dan Muslim paling sahih sekali. Ibnu Majah yang banyak ada yang hadis tak sahih dalam tu. Para pakar hadis telah menukil kedua kitab ini disertai perhatian serius akan keautentikan, authenticity adalah, dan seleksi yang cukup ketat. Beliau menambahkan oleh kerana itu dalam Sunan Ibnu Majah banyak terjadi kekeliruan dan kesalahan penyalinan. Itu tuan-tuan rahimakumullah. Ini sebagai kaedah mudah lah, kaedah bagi orang awam macam kita yang tak mengaji hadis tinggi-tinggi, nak tengok sanad apa semua ni. Jadi kalau kita tengok Bukhari dan Muslim, insya-Allah okey. Cuma bila masuk Abu Daud dan Tirmizi, okey lagi. Kalau itu sahih apa semua. Masuk Nasa'i dan Ibnu Majah ni kita kena perhatikan betul-betul. Hatta Tirmizi dan Abu Daud pun kalau bagus, kalau kita ada dengan sokongan ulama-ulama lain. Contoh kita kata dalam Abu Daud, hadis ini Abu Daud kata sahih, kemudian ulama-ulama lain seperti Syekh Albani, Syekh Ahmad Syakir, Syuaib Al-Arnaud ada sokong pendapat tersebut, barulah kita dia lagi kuat untuk kita pegang. Macam kita kata riwayat Ibnu Majah,
Dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Baru kita rasa tenang untuk amalkan. Ada setengah orang petikankan Syekh Albani, itu cerita lain lah. Ulama besar memakai pendapat dia. Kita apatah lagi kita yang bukan ulama ni. Aku Ibn Qayyim katakan, faktor yang mendukung kebenaran pernyataan ini bahawa orang yang memberi perhatian serius dan menulis tentang salat-salat sunat, baik sebelum salat fardu maupun sesudahnya, dari kalangan ahli hukum dan ahli hadis maupun yang lainnya, tak seorang pun memasukkan hadis ini pada pembahasan solat sunat sebelum Jumaat. Maksudnya memang dia tak hujahkan dengan hadis ni pun. Hadis ni tak pakai. Hadis tadi, hadis Ibn Majah tadi, yang Sulaik Al-Ghatafani tadi. Bahkan mereka menyebutkannya pada pembahasan disukainya mengerjakan tahiyatul masjid, sementara imam di atas mimbar. Mereka berhujah dengannya untuk mematahkan argumentasi mereka yang tidak memperbolehkan sembahyang tahiyatul masjid dalam kondisi tersebut. Ada orang kata bila datang kuliah, kalau ustaz tengah kuliah tak payah sembahyang sunat, terus dengar kuliah dulu. Mana lagi penting, solat sunat ke dengar kuliah? Kita katakan zaman Nabi, khutbah Nabi itu lagi penting daripada kuliah ustaz tu. Para sahabat sembahyang solat tahiyatul masjid dahulu. Sekiranya yang dimaksud oleh salat sunat Jumaat tentu menyebutkannya di tempat itu, iaitu tempat qabliyah Jumaat tu. Memberi judul demikian, mengamalkannya dan kemasyhurannya akan lebih umum daripada tahiyatul masjid. Kalau betul-betul lah benda itu benda yang telah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, memang diamalkan. Dan saya memang ada bab khas, bab salat sunat qabliyah Jumaat, namun tak dijumpai. Namun tak ada bab tersebut dalam kitab-kitab fiqh. Faktor lainnya, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengerjakannya kecuali orang yang masuk dalam rangka tahiyatul masjid, menghormati masjid. Sekiranya ia adalah sunat Jumaat, tentu beliau SAW memerintahkan pula orang yang telah duduk tanpa mengkhususkan orang yang baru masuk. Maksudnya bukan orang yang baru masuk, ya Nabi akan tanya, Nabi akan tanya semua orang lah, dah solat sunat qabliyah ke belum? Okey. Itu hujah yang tadi, hadis Ibnu Majah. Hujah lain pula, sekelompok mereka berhujah dengan riwayat Abu Daud dalam sunannya. Ia berkata, Musaddad menceritakan kepada kami. Ia berkata, Ismail menceritakan kepada kami. Ayub menceritakan kepada kami dari Nafi'. Ia berkata, Ibnu Umar biasa memperpanjangkan solat sebelum Jumaat dan solat sesudahnya 2 rakaat di rumahnya. Beliau menceritakan bahawa Nabi SAW mengerjakan demikian. Lagi dah tak jelas tu hadis ni, tak jelas kata qabliyah Jumaat. Riwayat ini pun tak dapat dijadikan hujah bagi salat sunat sebelum Jumaat, kerana maksud perkataan Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW mengerjakan demikian, yakni beliau SAW mengerjakan salat 2 rakaat sesudah Jumaat di rumahnya dan tidak melakukannya di masjid. Tapi tak boleh buat ke ustaz? Boleh, ini afdal. Afdalnya kita buat di rumah, salat sunat ba'diyah. Kata Syekh Abdullah As-Sabil, guru di Masjid Nabawi, dia kata kalau nak sembahyang dekat rumah, sembahyang 2 rakaat. Kalau sembahyang dekat masjid, buat 4 rakaat. Sebab apa? Nabi tak nak orang nampak sembahyang Jumaat tu macam sembahyang Zuhur. Kalau dia sembahyang Jumaat, lepas tu terus dia sembahyang sunat. Banyak orang saya tengok kesalahan macam ni. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun, dia terus lagi sembahyang 2 rakaat. Berlaku pada zaman Nabi macam ni. Dari dalam riwayat Tirmizi, Nabi kata, adakah kamu nak jadikan Jumaat ni 4 rakaat? Maka pisahkanlah dia dengan perkataan ataupun dengan suatu benda yang lain. Ada gap masa, ataupun bersalam dengan orang ke, ataupun bersembang ke apa, baru solat sunat, ataupun pindah tempat ke apa ke, supaya tak nampak macam solat Jumaat itu 4 rakaat. Oleh itu sebahagian ulama' dia kata sembahyang 4 rakaat. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad bahawa dia katakan ada 4 rakaat sembahyang ba'diyah. Jadi kalau sembahyang dekat rumah, masjid 4 rakaat, kalau sembahyang dekat rumah 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Tapi Syekh Salih Fauzan kata cukup saja dengan 2 rakaat walaupun di masjid, tapi pisahkan. Pisahkan. Walaupun buat 4 tu bagus. Namun tidak ada hadis yang mengatakan siapa buat 2 maka dia macam hamba, siapa buat 4 macam pekerja, siapa yang buat 6 rakaat barulah macam businessman. Tak betul.
Ada ni, ada dekat masjid. Di sebuah masjid di Kuala Lumpur lah, tak nak sebut nama masjid lah. Jadi dia kata, kenapa kita buat 2 je? Buatlah 6 kata. Kita nak businessman. Macam kita berniaga, pergi nak kata apa, nak business class kata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada dalil daripada situ, tak ada dalil nampak tersebut. Amalan kita, sebab kita azan 2 kali. Ya. Masuk masjid, kita solat sunat tahiyatul masjid. Bila masuk waktu, azan. Lepas tu kita pun bangun lagi, solat qabliyah. Qabliyah Jumaat. Ya, Qabliyah Jumaat tu dia kata, kita tak kata Qabliyah Jumaat tu sesat ke tak, bukan. Tak pernah kita kata macam tu. Siapa nak buat juga berdasarkan umum hadis. Nabi kata di antara azan dan iqamah itu ada salat 2 rakaat. Ada hadis tu kan? Di antara 2 azan itu ada 2 rakaat. 2 azan tu maksud apa? Azan pertama dan iqamah maksudnya. Baina kulli adzanain as-salah. Maka sebahagian ulama' dia ambil umum hadis tersebut, lalu dia umumkan semua sekali hinggalah ke salat Jumaat. Namun kat sini penulis cuba nak mengatakan bahawa yang sahihnya, yang lebih tepat adalah tak ada sebenarnya. Tapi jangan gaduh lah, janganlah kalau ada orang buat kita bergaduh pakcik-pakcik masjid ni semua sesat belaka, bukan macam tu. Tak. Kita kata yang lebih sahih, yang lebih dekat dengan hadis Nabi SAW menurut pendapat Ibn Qayyim dan pendapat ulama lain dan berdasarkan dalil daripada Nabi SAW, hujahnya nampak lagi kuat kepada tak ada solat sunat qabliyah. Tapi kalau ada orang buat, kita tak engkar lah, macam engkar dia buat bid'ah sembah kubur, kata. Kalau orang tanya kenapa haji ni janggut lebat, kopiah pakai sebagai jubah, tapi tak solat qabliyah, kita jawab. Orang jawab kata sebenarnya yang sahihnya tak ada, dan kita bawalah hujah-hujah. Tapi kita tak engkar kepada dia macam dia engkar maksiat. Macam mana hari Jumaat kita nak praktik? Nabi kata 4 rakaat sebelum zuhur, bukan 4 rakaat sebelum Jumaat. So hari Jumaat tu tak perlu buat. Jumaat tak masuk. Jumaat dengan zuhur sama tak hukum? Tak sama kan? Ibn Qayyim dah hujahkan sebelum. Tak sama langsung hukum ni. Hukum dia berbeza. Jumaat dengan zuhur. Saya memerhatilah, tak pemerhatian saja. Utamanya with due respect lah. Mamak dia solat 4 rakaat. Ya, dia lah sekali mazhab Hanafi dia. Dia bukan pendapat tersebut. Kita tak engkar kat dia. Memang solat sunat qabliyah zuhur afdal ni 4 rakaat. Tak dinafikan. Kat masjid kita yang qomat cepat sangat, tak sempat nak buat 2 rakaat, 4 rakaat. 2 rakaat ngam-ngam salamnya dah qomat dah. Itu orang Malaysia tak tahan kencing. Jadi dia waktu dia buat sekejap. Sebenarnya afdal 4. Tapi benda tersebut ialah zuhur, bukan Jumaat. Kalau 4 tu memang ada, mesti Nabi dulu yang buat. Mesti Nabi dulu yang, Nabi takkan miss benda tersebut. Mesti Nabi dah katalah kat orang semua, kenapa kamu semua sebenarnya Jumaat tak buat solat sunat 4 rakaat ni? Sebab sabit daripada para sahabat tak sabit, mereka tak sembahyang sunat apa-apa sebelum selepas azan. Kita sambung lagi Inilah yang paling utama bagi solat tersebut, iaitu solat 2 rakaat dekat rumah tadi. Seperti tercantum dalam Sahihain dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW biasa solat Jumaat, ba'diyah Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Dalam kitab-kitab As-Sunan dari Ibnu Umar bahawa apabila beliau di Mekah dan selesai mengerjakan Jumaat, maka beliau pun maju dan solat 2 rakaat. Kemudian beliau maju dan solat 4 rakaat. Tapi jika beliau berada di Madinah, beliau mengerjakan solat Jumaat, kemudian kembali ke rumahnya dan solat 2 rakaat. Nampak tak? Berapa rakaat dia sembahyang tu? Apabila beliau di Mekah dan selesai mengerjakan Jumaat, maka beliau pun maju dan solat 2 rakaat, kemudian beliau maju dan solat 4 rakaat. Taqaddam. Berapa rakaat tu? Tak. Beliau pun maju dan solat 2 rakaat, kemudian beliau maju dan solat 4 rakaat.
Berapa rakaat sunatnya? Ha? Tapi jika beliau berada di Madinah, beliau mengerjakan salat Jumaat, kemudian kembali ke rumahnya salat 2 rakaat, dan beliau tidak mengerjakan salat di masjid ketika itu dan kembalinya, Rasulullah SAW biasa mengerjakan demikian. Sebab tu dalam bab ba'diyah Jumaat ini, ulama ada 3 pendapat. 1, 2, 1, 4, 1, 6. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun yang kita kata yang minimum, yang sabit daripada hadisnya jelas dari Nabi SAW, 2 rakaat selepas Jumaat. Yang sabit juga daripada sebagian para sahabat, nombor 4 dan 6. Okay. Adapun perbuatan Ibnu Umar memanjangkan salat sebelum Jumaat, sungguhnya adalah salat sunat mutlak. Ini adalah salat sunat mutlak, dan inilah yang lebih utama bagi yang datang salat Jumaat, iaitu menyibukkan diri dengan salat hingga imam datang. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan An-Nubaisah Al-Hudhali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sebut pada bab-bab yang lepas. Jadi kalau kita pergi masjid awal sembahyang sunat sampai azan, kalau kita mampulah. Tak mampu lepas sembahyang sunat tu baca Quran ke, zikir ke, tak ada masalah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mandi hari Jumaat kemudian datang ke masjid lalu solat apa yang ditetapkan baginya. Apa yang ditetapkan baginya? Iaitu apa yang ditakdirkan bagi dia lah. Yang mana banyak mana yang dia mampu. Maksudnya kata kalau dia boleh sembahyang 8, itu yang ditakdirkan baginya, dia sembahyang 8. Kemudian ia diam hingga imam selesai dari khutbahnya, kemudian salat bersamanya, diampuni baginya apa yang di antara Jumaat dengan yang lain, dan dilebihkan lagi 3 hari. Dalam hadis Nubaisah Al-Huzali, sesungguhnya seorang Muslim apabila mandi hari Jumaat dan pergi ke masjid tidak menyakiti seseorang. Apabila mendapati imam belum datang, maka ia salat apa yang dikehendakinya. Tapi bila ia mendapati imam telah datang, maksudnya naik ke mimbar, maka ia pun duduk kemudian mendengar dan memerhatikan hingga imam menyelesaikan salat Jumaatnya dan perkataannya. Maka apabila tidak diampuni semua dosanya pada hari Jumaat itu, nescaya akan menjadi kafarah, penghapus dosa bagi Jumaat yang berikutnya. Ibnu Munzir berkata, kami riwayatkan dari Ibnu Umar bahawa dia biasa salat sebelum Jumaat 12 rakaat. Sementara dari Ibnu Abbas disebutkan bahawa dia salat 8 rakaat. Itu bilangan tu tak tetap ya. Biasa dia buat. 8 rakaat, 12 rakaat. Jadi orang lelaki boleh buat, InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau 12 rakaat tu biasanya mau makan sejam kan tu. Cendol tak buka lagi sejam. Okay, riwayat-riwayat ini menunjukkan bahawa salat tersebut menurut mereka termasuk salat sunat mutlak. Oleh kerana itu terdapat perbezaan jumlah yang dinukil dari mereka. At-Tirmidzi berkata dalam Kitabul Jami', diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawa dia biasa salat 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat sesudahnya. Ibnu Mas'ud 4 rakaat panjang. Macam tadi Ibnu Umar kan, dia panjang kan solat sunat sebelum Jumaat tu. Amalan ini juga yang dipedomani oleh Ibnu Mubarak dan Ats-Tsauri. Tak kisahlah mana-mana, boleh 2 rakaat pun boleh insya-Allah. Ishaq bin Ibrahim bin Hani Al-Naisaburi berkata, aku melihat Abu Abdullah, iaitu siapa? Imam Ahmad. Apabila hari Jumaat, beliau salat hingga mengetahui bahawa matahari hampir tergelincir. Apabila mendekati tergelincir, beliau berhenti salat hingga muadzin mengumandangkan azan. Apabila muadzin sedang azan, beliau berdiri dan salat 2 rakaat atau 4 rakaat seraya memisahkannya dengan salam. Sedang azan Jika setelah mengerjakan salat fardu, dia menunggu di masjid, kemudian keluar darinya dan mendatangi masjid yang dilakukan padanya salat Jumaat. Lalu beliau salat padanya 2 rakaat, kemudian duduk. Kadang beliau salat 4 rakaat, kemudian duduk. Salat itu beliau berdiri dan salat 2 rakaat yang lain.
itulah 6 rakaat menurut hadis Ali radhiyallahu an. Sesekali beliau solat 6 rakaat lagi sesudah 6 rakaat yang pertama, atau lebih sedikit atau lebih banyak daripada itu. Lebih lagi buat solat sunat mutlak lagi. Dari sini sebahagian pengikut beliau menyimpulkan bahawa solat sunat Jumaat memiliki solat sunat sebelumnya sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat. Padahal perkataan Imam Ahmad tidak tegas menunjukkan ke arah itu. Bahkan indikasinya pun kurang jelas, sebab Imam Ahmad biasa berhenti mengerjakan solat pada waktu terlarang solat. Bila waktu terlarang solat berakhir, beliau pun berdiri dan menyempurnakan solat sunatnya hingga imam datang. Faham tak? Imam Ahmad walaupun hari Jumaat, dia masih lagi kekal, dia tak nak juga solat pada waktu yang tak boleh. Yang tak boleh, yang haram lah. Jadi bila dah disolat sunat sampai bila dah tengah hari tu, sebelum matahari tergelincir tu dia stop. Bila dah tergelincir, dah masuk Zuhur, dia solat sunat lagi. Ada sambung sampai imam datang. Sebab hadis tu kata, kamu solatlah selagi mana imam belum sampai. Itu dia solat juga sampai imam datang, barulah dia berhenti. Faham? Ini maksudnya. Lepas tu, lepas solat Jumaat, dia sembahyang lagi. Okey? Itu poin dia. Habis tu kalau ustaz, kalau betul lah amalan kita zaman sekarang ni, yang lepas azan tu dah sembahyang sebab imam tak datang lagi. Betul juga tu. Tapi kita tanya balik, dia sembahyang tu sebab imam tak datang lagi ke sebab solat qabliyah Jumaat? Mesti dia akan jawab qabliyah Jumaat. Jadi kalau nak solat sampai imam tak naik lagi, kita tak masalah. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang solat sehingga imam naik ke mimbar. Ini pendapat Imam Ahmad. So kalau tak dikabliahkan, tak di tahiyatul masjid kan, cuma sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Taala. Salah. Atau tahiyatul masjid boleh. Kita datang lambat lepas azan, kita solat 2 rakaat, boleh tak? Boleh, tak masalah. Tak jadi masalah. Perbincangan Ibn Qayyim tadi adalah perbincangan tentang ada ke qabliyah Jumaat. Kena faham isu dia. Sebagian ulama menetapkan adanya solat sunat sebelum Jumaat berhujah dengan riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Yazid bin Amr Rabi menceritakan kepada kami, Baqiyah menceritakan kepada kami, Mubashir bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Arfa'ah menceritakan kepada kami, Athiyah bin Afaq dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi SAW biasa solat sebelum Jumaat 4 rakaat, beliau tidak memisahkan antara rakaat-rakaat itu. Ibnu Majah berkata bab salat sebelum Jumaat, lalu beliau menyebutkan hadis itu. Hadis ini memiliki sejumlah kecacatan, iaitu Al-Baqiyah bin Walid, yang kedua Mubashir bin Ubaid, yang ketiga Hajjaj bin Arfa'ah, yang keempat Athiyah bin Afaq. Hadis ini lemah-lemah belaka. Al-Baihaqi berkata Athiyah bin Afaq tidak bisa dijadikan hujah. Dah, hadis itu cacat, lemah. Sebelah Ustaz 58. Berapa hadis yang dianggap terbalik? Sebagian ulama berkata barangkali redaksi hadis itu terbalik kerana salah seorang di antara ketiga perawi tadi lemah, sebab mereka tidak akurat dan teliti dalam menukilkan riwayat. Sebab lemah, hafazan lemah, jadi kadang-kadang bila dia bawa berita tu tak tepat. Dia mengatakan sebelum Jumaat, padahal seharusnya sesudah Jumaat. Kadang-kadang tersasul, tersilap, dengar salah, hafazan lemah. Okey. Maka terjadinya kesesuaian dalam riwayat dalam kitab As-Sahih. Serupa dengan perkataan Syafi'i dan riwayat Abdullah bin Umar berkata untuk penunggang kuda 2 bahagian dan pejalan kaki 1 bahagian. Syafi'i berkata barangkali ia mendengar munafik mengatakan untuk kuda 2 bahagian dan pejalan kaki 1 bahagian. Maka terjadi kesesuaian dengan hadis saudaranya Ubaidillah. Beliau berkata pula tak seorang pun di kalangan ahli ilmu meragukan dalam mengedepankan Ubaidillah bin Umar daripada saudaranya Abdullah al akurasi riwayat. Ibnu Qayyim katakan serupa dengan iaitu perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam hadis Abu Hurairah, Jahannam akan terus-menerus dilemparkan ke dalamnya, yang berkata apakah ada tambahan?
hingga pemilik kemuliaan meletakkan kakinya kepadanya, maka sebahagian mengerut pada sebahagian yang lain selain berkatakan cukup, cukup. Adapun syurga, Allah membuatkan ciptaan untuknya. Seorang perawi mutarkan hadis ini menjadikan adapun neraka, Allah membuatkan ciptaan untuknya. Tersasul, tertukar. Bukan tersasul, tertukar terus. Ibnu Qayyim mengatakan serupa dengan hadis Aisyah radhiyallahu anhu, sungguhnya Bilal azan pada malam hari dan makan dan minumlah hingga Ibnu Maktum azan. Kan azan subuh kan 2 kali. Azan pertama biasanya Bilal azan. Azan yang kedua Ibnu Maktum. Sebab biar ada suara yang berbeza, semua tahu, oh ni azan yang kedua. Itu azan yang pertama. Kalau tidak terbangun ni azan pertama ke kedua, ni azan pertama kedua. Macam orang mula-mula pergi Mekah kan. Dah azan subuh dah, berlari dia pergi masjid. Rupanya azan pertama ada sejam lagi. Dah tertidur-tidur ada sebelah tu pintu. Kan? Kelang kabut kan. Sebab tu dia kata ada 2 azan. 2 azan tu, satu Bilal azan, yang kedua Ibnu Maktumnya azan. Sebab nak bezakan suara. Bila Nabi kata Bilal azan, makan dan minumlah, maksudnya dah tiba waktu sahur. Itu pertama. Jadi bila Ibnu Maktum azan, maka berhentilah. Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Namun ada sebahagian perawi tertukar. Dia kata Ibnu Maktum azan di malam hari dan makan minumlah hingga Bilal azan, terbalik. Nampak? Ini memang biasa berlaku dalam hadis. Sebab tu para ulama yang hebat-hebat ni biasa dia boleh tangkap orang yang terbalik. Okey. Sanad dia cukup. Tapi biasanya perawi tu perawi yang lemah lah. Perawi tersebut. Contoh lain, menurut pandanganku, hadis Abu Hurairah, apabila salah seorang dari kamu salat, janganlah turun seperti unta menderuk hendak dan meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Menurutku, wallahu alam, hadis ini keliru. Adapun yang diucapkan Rasulullah SAW, hendaklah meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Ini patah balik isu yang lama tu kan. Seperti dikatakan Al-Khattabi dan selainnya, hadis Wa'il bin Hujr lebih sahih dari hadis Abu Hurairah. Masalah ini telah diulas tuntas pada pembahasan terdahulu. Segala puji bagi Allah. Macam hadis yang tu lah, kata ada orang yang 7 golongan yang dalam syurga tu kan. Antaranya yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tak tahu. Ada perawi tertukar, yang sedekah dengan tangan kiri ni, yang tangan dia tak tahu. Salat sunat sesudah Jumaat. Apabila selesai salat Jumaat, beliau SAW masuk ke rumahnya. Beliau salat 2 rakaat sebagaimana sunat Jumaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menitahkan mereka yang salat Jumaat agar salat sesudahnya 2 rakaat. Syekh kami Abdul Abbas Ibn Taymiyah berkata, apabila seseorang mengerjakannya di masjid, maka hendaklah dia salat 4 rakaat. Dan jika ia mengerjakan di rumahnya, maka dia salat 2 rakaat. Katakanlah demikian yang diindikasikan oleh hadis-hadis riwayat Abu Dawud menyebutkan dari Ibnu Umar bahawa beliau mengerjakannya di masjid, maka beliau salat 4 rakaat. Bila rumahnya, maka dikerjakan 2 rakaat. Kalau buat 2 je tak ada masalah. Afdalnya 4. Buat 2 saja tak ada masalah. Afdalnya 4. Dalam Sahihain dari Ibnu Umar, sungguhnya Nabi SAW biasa salat sesudah Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Saudara hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kamu salat Jumaat, maka hendaklah ia salat 4 rakaat sesudahnya. Ayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i. Bawah tu. Ada soalan tak hari Jumaat? Selesai dah hari Jumaat. Hari Raya pula. Soalan Jumaat. Dibenarkan. Boleh. Boleh. Harus. Galakkan pun tak ada, tak digalak pun tidak. Dekat Mekah lalang sampai situ, bayanglah. Ya Allah, apa nak pergi hotel tu apa? Kalau tanya ustaz, sampai dah kat Mekah tu, dah lalang pergi semayang dah 100,000 tu.
Takkan nak 1,000. Biasa kita sini bangun lah. Ada dalam tidur. Masa orang pandang kita lah. Boleh tak kita buat solat sunat macam mutlak? Tak ada masalah, boleh. Jangan Jadi bukan Qobliyah lah, sebab Qobliyah tak ada dalam Nabi Muhammad SAW. Solat sunat mutlak lah, boleh. Kalau rasa tak nak diri tu nampak pelik kan, satu masjid berdiri, kita seorang duduk kiri kanan belah. Nampak macam dia ni apa degil sangat ni, sampai 2 rakaat pun tak nak kan. Solat untuk elakkan fitnah tak ada salah. Lebih perlu kita buat tawaf Dekat Mekah, Masjidil Haram, kalau kita nak solat sunat tawaf, kalau kita nak tawaf sunat, maka bila dah tawaf sunat tak perlu tahiyatul masjid. Tapi kalau tak buat solat sunat sekalipun, kalau dia masuk dia tawaf, lepas tu dia duduk, dia tak perlu lagi dah solat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia masuk, dia tak nak tawaf, dia kena tahiyatul masjid juga. Faham tak? Dari segi keperluan yang dikendaki, macam mana? Ada perlu pada tawaf atau perlu pada? Tak ada perlu-perlu, mana-mana boleh buat. Best is tawaf. Ialah afdal di Mekah, tak ada, semua ulama sepakat bahawa amalan yang paling afdal di Masjidil Haram adalah tawaf. Lagi afdal daripada sunat, lagi afdal daripada semua benda yang lain. Faham tak? Kecuali solat fardu je lah. Solat fardu lebih hebat. Tapi tawaf sunat lagi afdal baca Quran daripada ni semua, daripada berzikir, daripada apa semua. Tawaf tu lagi afdal. Apa yang paling afdal di Masjidil Haram. Jadi kalau kita masuk, malas nak tawaf, tengah panas rasanya kan. Awak pula pun mandi, baju dah elok ke, jubah wangi-wangi, yang peluh balik kata. Sembahyang sunat tahiyatul masjid, lepas tu nak tawaf lah, lepas tu pulang lah. Yang kata tak ada tahiyatul masjid itu kalau orang yang mula-mula masuk umrah tu, itu yang kata tak ada tahiyatul masjid. Faham tak? Bukan tak ada tahiyatul masjid terus, Masjid Haram ni. Yang mula-mula masuk tu dia kena tawaf dulu. Tak payah buat sunat. Tak ada tahiyatul masjid, masuk dengan pakai ihram, ramai-ramai sampai tahiyatul masjid, tak. Tawaf dulu. Yes. Untuk yang mula-mula masuk. Kecuali kalau dia tak solat fardu lagi lah, cerita lain lah. Kan kadang-kadang orang masuk, dia masuk lepas asar. Masjid dah solat asar dah, maka dia tak sembahyang asar lagi, dia sembahyang asar dalam Masjidil Haram tu. Kita buat sunat. Tak ada tahiyatul masjid, solat fardu, lepas tu tawaf. Dah. Petunjuk Nabi SAW ketika hari Aidil Adha, Aid. Bukan Aidil Adha, Aid saja, umum Aid. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil aidain, pada 2 hari raya. Sebenarnya tajuk dia
petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 2 hari raya. Betul kan tajuk tu? Aidain. Dalam tajuk sebenarnya Aidaini, 2 hari raya. Aid. Mana Aid? Maksud Aid? Allahumma la taj'al qabri aidan. Ya Allah, janganlah kamu jadikan kubur aku aid. Benda yang sesuatu benda yang diulang-ulang, atau aid, benda yang dibuat kita ulang setahun sekali, 5 bulan sekali, 6 bulan sekali, seminggu sekali. Contoh hari Jumaat tu aid, tahu tak? Aidul Usbu', Yaumul Jumaah, Aidus Sanah, Aidul Fitri dan Aidul Adha. Kata Nabi kata, jangan jadikan kubur aku tempat yang kamu ulang-ulang, jadikan upacara tahunan, jangan, atau mingguan. Tak. Ziarah Nabi bila ada peluang ziarah Nabi, bukan yang benda yang diulang-ulang. Itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tak dikenali mereka buat perbuatan sentiasa mengulang-ulang pergi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Aid di musalla. Maksud musalla bukan musalla bilik sembahyang tu, bukan. Musalla ni maksudnya tempat solat. Dan nama musalla ni maksudnya dia bukan masjid. Terletak di depan pintu Madinah bahagian timur. Tempat ini biasa digunakan untuk mengumpulkan bawaan rombongan haji, mahmilul al-haj. Maksudnya solat sunat hari raya ni afdal kat mana? Di tempat lapang. Itu afdal. Patutnya kita buat kat stadium ke, Stadium Shah Alam ke, Stadium Putrajaya ke, Stadium Bukit Jalil ke. Buat dia lagi besar, biar kumpul memang ratus-ratus ribu punya sembahyang. Bagi ramai sembahyang, menunjukkan kesatuan umat Islam. Waktu Nabi tak sabit Nabi sembahyang dekat masjid, melainkan kalau ulama kata kalau hujan ke, ada masalah ke apa. Beliau SAW tidak pernah mengerjakan salat Aid di masjidnya kecuali satu ketika turun hujan. Pada saat itulah beliau SAW mengerjakannya di masjid, dengan catatan jika hadis tersebut accurate. Hadis dimaksud tercantum dalam Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah dalam hadis. Adapun petunjuk beliau SAW adalah senantiasa mengerjakan salat Aid di musalla. Tapi kita kena ingat, salat Aid ni mesti dengan pemerintah. Mesti dengan pemerintah, sebab dia menunjukkan kesatuan umat Islam. Jangan pula kalau pemerintah declare kita buat dekat masjid, kita nak buat dekat padang juga. Orang yang taklim kita buat kat padang. Tak. Kita bersama dengan pemerintah dalam hal ini, sebab benda tu pun tak maksiat kan? Tak maksiat pun buat kat masjid. Cuma dia khilaful aula lah, khilaf yang afdal. Beliau SAW memakai pakaian terbaik, bukan maksudnya baru, okay? Pakaian terbaik, bukan baru, bukan semestinya baru, terbaik, yang dimilikinya saat keluar menuju salat Aid. Beliau SAW memiliki hullah, pakaian yang satu, macam jubah tu lah, khusus untuk salat Aid dan Jumaat. Maksudnya ada pakaian yang khas untuk Aid dan Jumaat. Dalil bahawa ada perayaan kita pakai baju yang special lah. Jadi betul lah kata, pakailah baju ni, tak nak lah, pakai time raya lah. Boleh, tak ada masalah. Kita pakai je lah. Kata, mana tahu mati tak sempat pakai, tak mati tak apalah, aku wariskan je lah. Macam Nabi dah khaskan baju untuk Aid dan Jumaat. Sesekali beliau sallallahu alaihi wasallam memakai 2 burdah. Burdah ni macam baju jugalah, hijau, dan sekali burdah merah. Namun ia bukan merah murni seperti asumsi sebahagian manusia yang kita bincang dulu kan. Asumsi itu assumption lah. Bahasa Indonesia tu dia dynamic kan, bahasa dia, sebab tu bahasa dia luas. Kerana jika demikian halnya, tidak dinamakan burdah. Burdah maksud 2 kan, ada atas ada bawah. Akan tetapi pakaian itu hanya memiliki garis-garis warna merah seperti burdah buatan Yaman.
Dinamakan burdah kerana garis-garisnya yang merah tersebut. Sebab dinukil melalui jalur sahih bahawa tanpa ada dalil lain yang menyelisihinya bahawa Nabi SAW melarang memakai pakaian mu'asfar, diberi warna kuning, dan pakaian warna merah. Ustaz Habib tu, sultan-sultan tu, entahlah, tanya mufti. Saya tak tahu nak jawab. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Amr ketika dilihatnya memakai dua pakaian mereka agar membakar kedua pakaian itu. Tidak mungkin sikap beliau sallallahu alaihi wasallam begitu keras terhadap pakaian merah lalu beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memakainya. Maka pandangan yang didukung dalil adalah pengharaman memakai warna merah atau sangat tidak disukai, sangat makruh. Pada Aidul Fitri, beliau SAW makan beberapa kurma sebelum keluar menuju salat. Okay. Habis tu kalau nak makan ketupat dulu pagi tu boleh? Makan lah, tak ada masalah, makan. Sebab apa disunahkan makan? Sebab nak menunjukkan bahawa tak puasa lagi dah. Beliau SAW memakannya dalam bilangan ganjil. Habis tu kalau makan ketupat ganjil juga ke Ustaz? Wallahu a'lam. Kurma ganjil, ketupat wallahu a'lam. Adapun Idul Adha, Idul Adha lain pula. Beliau SAW tidak menyentuh makanan kecuali setelah kembali dari musalla. Lalu beliau makan daging korbannya. Oi, Ustaz makan daging korban pukul 12 lu makan Ustaz. Sebab kita lambat kan, nak uruskan tu, tak cekap kita ni kan. Tak apalah nak makan apa, nak makan kuih tiaw dulu ke sebelum tu, tak ada masalah. Jadi yang afdal ni makan lepas solat. Beliau SAW mandi untuk Aid jika hadis masalah ini terbukti accurate. Sebab dalil hadis yang menunjukkan Nabi sembahyang sebelum Jumaat semuanya hadis lemah. Cuma dikuatkan dengan amalan sebahagian para sahabat yang memang dia orang mandi sebelum pergi solat hari raya. Antaranya Ibnu Umar, dia akan mandi. Lepas tu para ulama kita buat satu kesimpulan, dia kata bila ada saja istima'un nas, bila ada perkumpulan manusia, digalakkan kita mandi untuk hilangkan bau-bau semua tu. Okey. Dan dalam hal ini terdapat dua hadis yang lemah, iaitu hadis Ibnu Abbas dari riwayat jalur pula, dari riwayat Jubarah bin Mughallis. Kita baca nota kaki bawah tu 114. Hadis Ibnu Majah kitab Iqamatus Salah bab ma jaa fi ightisal fil aidain. Bab dalam menjelaskan mandinya Nabi SAW dalam hari raya, dan lafaznya Rasulullah SAW biasa mandi pada hari fitri, raya Idul Fitri dan hari raya Adha. Jubarah bin Al-Mughallis seorang perawi yang lemah, sementara gurunya Hajjaj bin Tamim adalah perawi yang sangat lemah. Dia lemah, cikgu dia pun lemah. Dalam hadis Al-Faqih bin Sa'ad riwayat Yusuf bin Khalid As-Samti, macam bawah nota kaki 115 tu, Yusuf bin Khalid As-Samti tu. Dan Majah, Yusuf bin Khalid As-Samti dianggap pendusta oleh sejumlah pakar hadis. Ibnu Hibban berkata beliau biasa memalsukan hadis. Masya-Allah. Akan tetapi dinukil secara akurat bahawa Ibnu Umar mandi pada hari raya sebelum keluar salat, sementara beliau sangatlah antusias, sangat semangat terhadap sunnah. Best baca buku Indonesia ni kan. Kalau bahasa Melayu Malaysia apa nak letak? Bersemangat. Enthusiastic dengan semangat lain ke? Enthusiastic. Lepas tu kalau tengok bahasa Indonesia ni, mana yang tak kena dengan bahasa tak accurate, dia akan pakai yang yes. Lepas tu dia kata bahasa Indonesia ni dia luas. Lepas tu buku-buku dalam Indonesia Masya Allah sangat banyak. Tak pening nak terjemahkan, pakai antusias. Habis cerita. Nabi SAW biasa keluar sambil berjalan kaki. Itu afdal jalan kaki. Kalau ustaz lutut dah sakit, ustaz macam mana, kalau nak naik kereta juga, parklah jauh sikit. Okay, jalan kaki.
Dan tongkat dibawa di depannya. Maksudnya dibawa lah tongkat dia. Apabila sampai ke musalla, tongkat ditancapkan, lalu dipacakkan, lalu beliau SAW salat menghadap kepadanya. Dia buat apa tu? Sutra. Sebab sebenarnya kat padang kan mana ada apa-apa. Jadi dia buat, dia tancapkan, dia tegakkan, dia buat sutra. Sebab musalla saat itu adalah lapangan terbuka, tak ada padanya bangunan maupun tembok, maka tombak menjadi sutra baginya. Nampak? Sembahyang kena ada sutra. Beliau SAW mengakhirkan pelaksanaan salat Aidil Fitri dan menyegerakan pelaksanaan salat Aidil Adha. Maksudnya apa? Mengakhirkan tu maksud melewatkan. Mengakhir takhir. Nanti kalau macam Malaysia kita sembahyang 8.30 ke 9 ke. Aidil Adha kita buat awal 7.30 ke 8 ke. Yang sebab dah lapar pagi tu kan. Nak sembelih, nak korban cepat-cepat boleh. Makan tu kita pukul 12 tu sembahyang, pukul 9 lepas tu lagi apa semua. Pukul 11 baru kumpul korban, pukul 11 baru kumpul. Biar betul, pukul 1 tak siap-siap lagi tu. Tunggu sup pukul 2 tak siap-siap. Sebab lambat sangat nak start kan. Sebab kita nak korban, kita kena kumpul orang dulu apa semua. Patutnya benda tu mudah. Kalau boleh buat sendiri, buat kat rumah, depan rumah je. Tak semestinya kena masjid. Orang kita nak korban mesti kena masjid, tak? Awak dah cuk kat masjid bahagian. Kalau dah cuk tak boleh, dah penuh, ambil seekor kambing, bawa datang rumah, sembelih kat rumah sendiri. Kalau ustaz tak ada orang nak urus, upah mana-mana seorang, orang yang pandai-pandai datang, mana sembelih seekor kambing kat rumah, selesai, dapatlah sunnah korban. Tak semestinya nak kena buat kat masjid, tak semestinya. Walaupun baguslah buat kat masjid, tapi kita kata bawah tu padang banyak, rumah teres. Kat padang ni boleh ambil. Seekor kambing takkan nak perlu padangan luar, depan rumah tu kat simen tu, dekat porch tu sembelih lah. Nak sembelih kambing takkan nak beli buluah macam ni. Betul tak? Nak lembu tu mungkin susah sikit lah, lembu kan, nak jatuhkan dia lagi yang benda. Tapi kalau sekat sewa kambing boleh. Bilik kecil pun boleh, satu bilik kecil boleh, selesai. Tak percaya tanya Ustaz Ali. Ustaz Ali buat depan rumah je. Boleh, tak ada masalah. Ustaz Ali itu tahun lepas berapa 3 ekor ke sebenarnya. Rumah mak saya tahun lepas buat seekor lembu depan rumah. Orang pelik, tiba lembu masuk dalam taman perumahan. Masuk. Orang tunggang lembu. Tapi seronok bila buat macam tu. Anak-anak kita kumpul, dia menyaksikan lagi sunnah penyembelihan tu. Itu syiar. Patutnya setiap rumah buat macam tu, syiar. Patut kalau orang Kemboja, sebab orang sini saya orang Kemboja, saya cerita kan. Orang Kemboja dia buat depan rumah je. Kat kampung saya, kampung kat Melaka tu, kat tepi-tepi rumah dia buat korban. Dekat Mesir tu Ustaz, tengah-tengah bandar tu pun dia buat. Betul? Masya Allah. Memang sunnah Nabi nampak upacara penyembelihan. Itulah yang tak baiknya tu, busuk tu macam nak buang, darahnya mengalir macam dekat Mesir tu kami lah macam dekat Raya Haji. Betul lah. Tapi darah mengalir-ngalir kat jalan, tusuk. Nak higienik lah. Bersih lah. Isu yang kedua, isu bersih tu, itu isu sikap, bukannya isu buat kat mana. Kalau buat depan rumah saya, okey je, bersih je. Lepas tu kita buang lah kulit tu. Lembu ni semua benda orang ambil. Kulit pun orang ambil, isi perut pun ambil, kaki pun ambil, apa semua. Yang tinggal pun sikit-sikit je lah, itu tanam lah, tak ada masalah. Lagah tu depan rumah kita ada longkang, basuh je lah, tak ada masalah. Benda tu tak ada isu sebenarnya kalau setiap orang bertanggungjawab dalam masalah tu. Isu sunnah tu, isu sunnah dia syiar. Lepas tu saya termasuk orang yang kurang bersetuju kalau semua korban nak kena buat dekat luar, dekat Kemboja ke, dekat Myanmar ke. Kata ustaz, mereka tu lebih memerlukan daripada kita. Kita dah biasa makan daging. Betul, mereka dah biasa makan daging. Tapi kita nak buat sunnah sembelih tu. Kalau Allah orang Malaysia semua letak kat sana, mana datangnya syiar sembelih binatang kat Malaysia? Dia bukan daging dia je saya.
bukan dagingnya yang penting. Yang penting tu syiar. Ya, syiar ibadah penyembelihan tu. Kena makan dagingnya. Sebab Allah Ta'ala kata fasalli li rabbika wanhar. Itu arahan daripada Allah. Salat kemudian sembelih. Kalau ustaz orang keboja, sedekahlah duit lain. Sedekah juga untuk orang makan. Tapi syiar kat sini buat juga kat sini sebagai syiar. Faham tak? Dah mahal sekarang itu. Sebab kalau buat kat Kemboja 300 satu bahagian. Buat kat Malaysia 500. Allah. Takkanlah 200 nak tinggalkan sunnah. Harga sunnah 200 dia beza. Allah. Tak baloi betul lah. Sunnah harga 200. Kalau pergi tiket apa semua boleh je. Avengers baru boleh je keluar. Beli. Okeylah, sama-sama kita sembang dah ni ya. Okey, mengakhirkan maksudnya apa? Melewatkan dan mengawalkan salat Aidul Adha. Mengawalkan salat Adha. Adapun Ibnu Umar yang dikenal sebagai antusias dalam mengikuti sunnah tidak keluar hingga matahari terbit. Lalu berangkat lebih awal dari rumah dan menuju musalla. Dia afdal salat hari raya ni waktu duha. Ketika matahari tak panas. Bila sampai ke musalla, beliau SAW mulai salat tanpa azan maupun iqamah. Tak ada azan dan iqamah untuk salat hari raya. Dan tidak pula diucapkan as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, as-salatul Aidil Fitri rahimakumullah. Kata Ibn Qayyim, maka merupakan sunnah untuk tidak mengerjakan sesuatu dari hal tersebut. Sesampainya di musalla, beliau SAW dan para sahabat yang tidak pernah salat, baik sebelum salat Aid maupun sesudahnya, itu dia main kat musalla, bukan kat masjid. Maka mana ada qabliyah hari raya, tak ada. Dan juga mana ada tahiyatul masjid, sebab dia bukan masjid. Sesampainya di musalla, beliau dan sahabat yang tidak pernah menunaikan, tidak pernah salat baik sebelum maupun sesudah. Tak ada ba'diyah pun tak ada juga. Beliau SAW memulai dengan melakukan salat sebelum khutbah. Ini sunnah. Beliau salat 2 rakaat seraya bertakbir pada rakaat pertama 7 kali berturut-turut dengan takbir iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi beliau berdiam sesaat di sela-sela Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Namun tidak dinukil dari beliau zikir tertentu di antara takbir-takbir tersebut. Hanya sahaja disebutkan dari Ibnu Mas'ud bahawa beliau bersabda memuji Allah, menyanjungnya, berselawat kepada Nabi SAW. Ini khutbah biasalah. Ada memuji Allah, ada menyanjungnya, athna alaih, wassalawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Khallal. Adapun Ibnu Umar yang dikenal sangat antusias mengikuti sunnah, beliau mengangkat kedua tangannya bersama setiap takbir. Maksudnya bila solat hari raya, dia angkat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, 7 kali takbir. Faham tak? Kita okey. Memang tak ada. Tidak dinukil apa-apa zikir di antara takbir-takbir tersebut. Kata Ibn Qayyim, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, sabit daripada sebahagian sahabat. Sabit daripada sebahagian sahabat yang dia baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Namun daripada Nabi SAW tak sabit mana-mana zikir. Nak angkat tangan ke tak angkat tangan? Memang ada dua pendapat lah. Dia kata tak payah angkat, dia Allahu Akbar tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada pun Ibnu Umar, Ibnu Qayyim seolah-olah dia cenderung kepada pendapat ada. Kata Ibnu Umar, orang yang antusias terhadap sunnah, beliau angkat kedua tangannya. Itu kalau kita baca fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, nak angkat pun tak ada masalah, tak angkat pun tak ada masalah. Sama dengan solat jenazah.
Hayyakumullah. Itu solat jenazah pun sama juga. Solat jenazah pun nanti kita akan berlalu ada pendapat. Satu memang kita angkat setiap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Ada yang kata Allahu Akbar sekali, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu saja. Saya ambil pendapat jumhur, angkat. Jika beliau SAW telah menyempurnakan takbir, maka mulailah membaca. Dan 7 kali, maka dia pun bacalah surah Al-Fatihah. Dan sesudahnya baca surah Al-Qaf, maksud Qaf, Al-Quran Al-Majid, bal ajibu ila akhir ayah. Pada salah satu dari 2 rakaat, sementara rakaat lain baca iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Terkadang pula boleh baca surah Sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithun ghashiyah. Ini biasa kita buat ni lah. Kedua-duanya sama dinukil secara akurat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sahih selain itu. Mana tak boleh baca surah lain ke? Boleh. Boleh baca surah lain. Pun Nabi baca surah ni. Selesai membaca, beliau SAW bertakbir dan rukuk. Jika telah menyempurnakan satu rakaat, beliau bangkit dari sujud dan takbir 5 kali berturut-turut. Tidak termasuk takbirul intiqal. Tak termasuk takbir intiqal. Tahu takbir intiqal tak? Takbir perubahan position tu kan. Kalau bila sujud Allahu Akbar, tak masuk itu. Bawa 5 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika telah berdiri, namun salah apa dah? Ketika telah menyempurnakan takbir, beliau pun membaca takbir adalah perbuatan pertama yang beliau lakukan di kedua rakaat. Setelah itu membaca dan menyusul rukuk. Namun menurut salah satu riwayat, Nabi SAW pernah membaca kedua bacaan secara beruntun. Awalnya beliau SAW bertakbir, kemudian membaca lalu rukuk. Jika tengah berdiri pada rakaat kedua, beliau langsung membaca dan bertakbir sudah baca. Akan tetapi riwayat ini terbukti tidak akurat. Tidak terbukti akurat dari beliau SAW. Sebab adalah riwayat Muhammad bin Muawiyah An-Naisaburi Al-Baihaqi berkata dia dituduh berdusta oleh sejumlah ulama. Jadi kekallah yang asal. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari bapaknya, dari kakeknya, datuknya, bahawa Rasulullah SAW bertakbir pada salat Aidain 7 kali pada rakaat pertama sebelum membaca, dan pada rakaat kedua sebanyak 5 kali sebelum membaca. At-Tirmidzi berkata, aku bertanya kepada Muhammad, yakni Imam Al-Bukhari, tentang hadis ini. Beliau menjawab, tidak ada dalam masalah ini sesuatu yang lebih sahih daripada hadis ini. Maksudnya sahih, betul lah. Demikian juga aku katakan, beliau berkata pula, ada pun hadis Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Ta'ifi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari datuknya, berkenaan dengan masalah ini darjatnya sahih pula. Aku Ibn Qayyim mengatakan, maksud Tirmidzi adalah hadis Abdullah bin Abdurrahman yang berbunyi Nabi SAW takbir pada salat Aid sebanyak 12 kali takbir. 7 pada yang pertama, 5 pada yang terakhir. Betul lah tu. Janganlah gelabah lu. Beliau tidak salat sebelum maupun sesudahnya. Ahmad berkata, aku berpegang pada kandungan hadis ini. Aku katakan Katsir bin Abdullah bin Amr ini maksud hadisnya tidak dikutip oleh Imam Ahmad, dan dalam Al-Musnad beliau berkata hadisnya tidak memiliki nilai sama sekali. Sementara At-Tirmidzi kadang-kadang menganggap hadisnya sahih dan terkadang menganggapnya hasan. Sementara Al-Bukhari menegaskan bahawa hadis ini adalah hadis yang paling sahih mengenai masalah ini, padahal beliau menggolongkan hadis Shu'aib bin Amr sebagai hadis sahih dan mengabarkan dia berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Dah habis masa. Di Malaysia ni kita solat di dalam masjid. Maknanya solat kita buatlah. Ya, buatlah. Tahiyatul masjid buatlah. Bagi kita masjid dalam masjid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan lagi? Tanya pada salat selepas solat jenazah. Dia buat kat kanan saja. Yang memang ada ulama kata sebahagiannya kanan sahaja. Ada yang kata dua-dua ada. Dan saya ambil kaul jumhur yang dua-dua sekali ada. Solat jenazah. Maka gugur kewajipan Jumaat. Itu pendapat yang rajih. Kecuali untuk imam.
Imam nak khatib, tak gugur lah. Kalau dia pun tak pergi, siapa nak baca khutbah? Sebab jadi imam. Okay. Ada seorang yang kata, dia ada banyak bincangan ulama' dalam masalah tu. Ada yang kata yang gugur tu hanyalah orang yang duduk jauh, ada sebahagiannya. Tapi al-qaulur rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ni adalah dia boleh, dia gugur kewajipan Jumaat. Sebab tidak ada 2 ijtimak dalam satu hari. Lepas zuhur tak ada lagi dah. Dah zuhur habis, maka dia kena qada esok. Kalau dia tak sempat sembahyang yang pertama, katakanlah macam berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada orang beritahu kat Rasulullah, ya Rasulullah, malam tadi aku nampak anak bulan. Itu bulan Syawal dah masuk, tapi ketika itu dah masuk Zuhur. Maka Nabi kata, bukalah puasa apa semua, besok kita qadakkan sembahyang raya. Boleh macam tu, tak ada masalah. Jadi adakah benda tersebut berlaku juga pada individu? Ya, sebagian ulama berfatwa mengatakan bahawa boleh kita buat qada tu seorang-seorang. Katakanlah kita ditugaskan pada pagi tu jaga kapal, entah mana kapal mana tak tahulah, yang memang tak boleh solat raya masa tu. Lalu memang tak sembahyang raya pertama baru boleh balik malam tu. Besok sampai rumah dia sembahyang raya seorang-seorang, boleh, tak ada masalah qada. Mana lepas waktu Zuhur tu tamat, kita boleh sembahyang sunat lepas tu, ataupun kena besok je? Esok je, pada waktu duha tu, pada waktu pagi juga. Boleh tak sembahyang raya seorang-seorang? Boleh. Nanti kalau pagi tu tidur, malam tadi buat ketupat sampai pagi, sampai 4 pagi buat kuih raya ni, last kopek last ni. Kita dalam kapal terbang, kita tak boleh nak sembahyang, kita dalam penerbangan. Saya sampai sembahyang dalam kapal terbang, tak sembahyang raya. kita sembahyang raya terbang, 2 rakaat dalam kapal terbang. Boleh. Tak ada khutbah lah, khutbah sunat. Khutbah sunat. Nak berjalan tak ada waktu apa kan, jadi tak tunggu balik, buat masa dah qada kat rumah, tak ada masalah. Boleh. Kita tak tahu waktu tu. Ya, betul. Yes. Waktu afdal memang waktu sembahyang dia waktu duha, sebelum zuhur. Sembahyang raya sebelum zuhur. Dia macam waktu fardu yang lain juga. Dia qada esoknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Soalan bilakah waktu afdal melontar jamrah, itu nanti pada haji ni kita akan sebut. Bilakah waktu yang afdal melontar? Dan maknanya ada isu dengan tabung haji ni, kita baca dulu. Boleh tengok depan mata dengan dalil hadis Nabi SAW, baru saya cakap. Jadi kalau siapa yang bertanya nak dapat jawapan, tanya tabung haji dulu. Wallahu a'lam bissawab. Habis wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.